Alif, baca doa belajar je Alif. Alif ada tak? Ke Nakudin? Nakudin ada tak Nakudin? Nakudin lah boleh tak baca doa belajar? Nakudin? Nakudin ada tak? Okey. Bagus Nakudin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, amin, amin ya rabbal alamin. Andai kata ada ada masalah internet ke apa ke, saya lag ke beritahu Okey, beritahu. Okey. Saya nak share saya punya Smart Anashra saya. Kejap saya buka saya punya. Mantap Din. Mantap. Kejap Kenal ke? Sekejap Okay. Awak tengok siapa yang belum lagi install Smart Anashra aplikasi saya tu, awak boleh install. Awak boleh install Awak tengok. Dengar tak Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cik Lurina. Saya akan Dia macam bergema aplikasi Smart Anashra. Tak. Bergema ke? Bergema Tak, ke? Tak. Tak Clear. Get Smart in Maths with Cikgu Rina. Okey, jadi anak-anak murid boleh membuat ulang kaji, melihat kaedah-kaedah dan konsep-konsep matematik di dalam aplikasi saya ini. Okey, kita klik di persamaan linear, dia akan keluar contoh bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah persamaan linear. Cikgu Dia macam bergema kan? Kenapa Cikgu off mic cikgu. Saya kena off mic saya. Untuk soalan beserta jawapan, anak-anak boleh mencuba. Masih bergema ke? Ada jawapan. Okey. Cikgu. Okey. Haris bergema ke Haris? Cikgu present tu cikgu off mic cikgu. Nanti Rina Maksudnya masih bergema Tadi saya off mic, bergema tak? Yang betul untuk menjawab soalan matrik. Jadi anak-anak boleh tengok daripada contoh soalan, kita klik pada contoh soalan dan boleh cuba buat dan bawah ni ada jawapan. Jadi anak-anak murid boleh tengok dan rujuk sama ada betul atau tidak jawapan anak-anak murid. Okey, di sini juga ada persamaan kuadratik, set tajuk-tajuk tajuk-tajuk yang telah saya masukkan lah, dan saya akan update dari semasa ke semasa. Jadi anak-anak boleh tengok. Okey, kalau kita tengok isi padu kat sini, dia ada rumus-rumus isi padu. Kalau kita nak buat kon, boleh klik dekat, tengok dekat smart saya ni. Okey, apa rumus kon rumus Fera. Okey, hemisfera, piramid, boleh tengok silinder. Okey, jadi kat sini contoh soalan, ada soalan kebat kat sini, jadi boleh cuba dan ada jawapan. Okey. Dan ada banyak lagi tajuk-tajuk yang telah saya tambah kat sini lah. Okey, pelindung akar, rangkaian teori graf, matematik pengguna, dan saya akan kemaskan dari semasa ke semasa lah, persamaan garis lurus. Okey. Alright, ada contoh soalan dan jawapan. Okey, memudahkan kamu sewaktu PDPR inilah, dan anak-anak boleh rujuk. Okey, dalam app saya ini juga ada ada Padlet. Saya masukkan semua dalam Padlet saya, dan anak-anak boleh tengok dalam Padlet saya ada risalah Smart Anashra.
Okey. Dalam padlet saya ada risalah yang kamu boleh download dan kamu boleh print. Sebenarnya dalam ni awak boleh download dan print. Okey, dalam padlet saya ni. Okey, download dan print. Okey, kat sini boleh tengok. Okey, dan di sini juga ada soalan-soalan, soalan-soalan extra yang saya berilah, yang kamu boleh cuba, dan ada jawapan berserta jawapan. Jadi anak-anak boleh rujuk. Jadi kita belajar di mana-mana sahaja, dan untuk kita berjaya dunia dan akhirat. Saya membantu kerana Allah dan saya nak anak-anak murid saya berjaya. Di sini juga ada YouTube channel saya yang anak murid boleh rujuklah, mana-mana topik yang berkaitan yang kamu boleh rujuk, boleh tengok, dan boleh rujuk. Dan ada juga saya kongsikan TikTok saya, kita belajar ber-TikTok bersama Cikgu Rina. Dan saya bagi contoh, ini adalah konsep sedekah. Okey, ini untuk persamaan kuadratik. Jadi anak-anak murid boleh belajar macam mana menyelesaikan persamaan kuadratik. Okey. Jadi saya harap anak-anak murid seronok dengan aplikasi Smart Nashra saya ini, supaya kita lulus matematik dengan baik. Okey. Okey. Di sore hari. Okey. Alright. Okey. Dan ada banyak lagi strategi-strategi matematik yang anak-anak boleh tengoklah. Okey. Jadi itu saja untuk aplikasi Smart Nashra. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Awak boleh pergi dekat Play Store ataupun awak tekan link yang cikgu bagi tu. Cikgu ada bagi dalam Telegram. Awak just tekan link. Dia ada iPhone. Siapa yang guna iPhone, dia tekan link lain. So application itu sebenarnya untuk Android. Cikgu buat banner sebenarnya. Nanti maksudnya dalam apps tu dia ada banyak topik-topik yang saya sertakan sekali dengan contoh soalan dan contoh jawapan yang mengikut skema peringkat kebangsaan. Jadi kalau kamu apa ni orang katalah contohnya kan, kita pergi bercuti ataupun kita pergi mana-mana ataupun kita ada soalan tapi kita tak ada buku untuk kita rujuk, awak ada app saya. Faham tak? Nak buat persamaan linear, ungkapan kuadratik, metrik. Lepas tu nak tahu apa macam mana nak cari isi padu, rumus sfera ke hemisfera, semua dalam tu. So dia senang akses lah sebab saya masuk inovasi untuk apps tu lah, masuk inovasi mewakili daerah Pasir Gudang, mendapat Johan dan pergi ke negeri Johor. Jadi saya banner apps tu kerana saya tahu waktu zaman sekarang ni awak sangat dekat dengan telefon. Jadi kalau kita nak belajar, kita kena ada sesuatu lah sebenarnya untuk kita rujuk, sampailah kita dah mahir, so kita tak perlu untuk kita rujuk apa-apa. Okay? Okay, boleh? Ada masalah tak? Tak ada kan? Okay. Saya terus bincang nombor, semalam nombor apa? 12 Malam last 11. Hari ni sambung 12. 11 dah belum? 11 semalam dah. nombor apa kita habis? 11. Respon seorang? 11 cikgu, 11. Iza? 11 cikgu. Yang ni. Last 11 cikgu, 11. Okey, 11 ya. Okey, so hari ni kita 12, betul tak? Okey.
Kita pergi pada nombor 12. Kita teruskan pada nombor 12. Encik Fauzi menerima penyata kad kredit bagi bulan Ogos 2020 dari Bank Bahagia. Penyata menunjukkan baki tertunggak ialah sebanyak 3,700. Berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Fauzi? Ini soalan tingkatan 3. Soalan tingkatan 3 tentang kad kredit kalau kamu ingat lagi. Tapi untuk tingkatan 5 ni, nak tak nak, kamu kena kuasai topik kewangan. Kita ada 4 topik. Kita ada 4 topik daripada tingkatan 3 satu topik kad kredit, hutang, semua faedah, semua form 3. Form 4 tentang matematik yang tersenang sikitlah, aliran tunai kan, macam ni kita nak kira macam banyak pada kertas 2 tu Lepas tu kita ada insurans, kita ada percukaian. So ada 4 topik kewangan yang kamu kena betul-betul kuasai untuk menghadapi SPM pada tahun ini. Nak tak nak sebab dia 34% daripada SPM kita sebenar ini melibatkan kewangan. So kertas 1 dan kertas 2. Jadi nak tak nak kita kena jugalah suka atau tidak suka. Kadang-kadang belajar ini perlu terpaksa. Faham tak? Baru kita boleh, kita kena ada satu tekanan, bukan orang kata tekanan yang sangat besar lah. Maksudnya kita kena paksa diri kita. Kita kena paksa diri kita, kita kena bangunkan diri kita untuk kita belajar. Kalau tak, kita tidak akan ke mana. Faham tak? So awak kena ada satu kekuatan kat situ. Kena bangun pagi. Kita kena kuat lah, kita kena lawan. Kita kena lawan untuk kita menjadi lebih kuat, lebih positif kan. Kalau tak, malah lah, tak nak lah, tak boleh lah, susah lah. Soalan susah tak nak buat dah. Kan, cikgu saya tak nak lah cikgu soalan susah. Terus tak nak buat, tak boleh. Awak kena, macam saya orang yang suka mencabar diri saya lah. Maksudnya bila ada satu cabaran tu saya akan cuba untuk buat kan. Barulah kita belajar sesuatu. Kalau tak kita tidak akan dapat kan macam tu. Jadi kat sini kita tahu Encik Fauzi menerima penyata kad kredit. Lepas tu kita tahu kamu kena faham tau. Dekat kalau tak kamu tak faham untuk topik ni, kamu kena patah balik pada buku teks form 3. Mana nak dapat buku teks cikgu? Saya ni tingkatan 5. Buku teks saya tingkatan 5 je ada. Okay. Semua dah pulang dekat aktiviti contohnya kan. Okay. Dalam saya ada share siapa yang join Telegram Cikgu Rina matematik M bersama Cikgu Rina. Saya ada share 4-5 dalam file Telegram tu ada 5 soalan buku teks tingkatan 1 sampai tingkatan 5 by PDF. Maksudnya kita sekarang ni sangat mudah. Allahu Akbar, sangat mudah. Awak sangat mudah untuk akses. Saya rasa terlalu mudah untuk kamu akses berbanding dengan kami zaman-zaman dahulu. Betul saya cakap. Hujung jari. Tapi bagaimana kamu menggunakan sesuatu yang Allah beri untuk kita tu sebenarnya untuk kebaikan. Kita jangan buat untuk keburukan. Macam tu. Faham tak? So, apa-apa yang kita dapat secara kebaikan. Contohnya, senang akses. Kita boleh buka YouTube. Kita boleh belajar. Ya Allah, awak zaman saya, zaman cikgu-cikgu kamu dulu. Allahu Akbar. Internet pun tak ada. Handphone pun tak ada. Macam mana kita nak akses? Kan? Tak ada. Hanya buku teks sahaja. Tapi sekarang ni anak-anak sangat banyak yang awak boleh, macam dulu kami mengharapkan guru kami lah dekat sekolah kan. Lepas tu belajar sendiri. Pun kami dapat keputusan yang bagus masuk universiti. Apatah kamu sekarang, kamu ada sangat banyak yang boleh kamu akses. Kan? Dulu cikgu saya pun tak ada teknik-teknik menjawab. Tak ada buat teknik menjawab macam ni. Tak ada. Jadi kamu ada satu ruang dan peluang. Kenapa tidak ambil kesempatan atas ruang dan peluang itu? Sebab anak-anak zaman sekarang sangat banyak. Tapi bagaimana kamu cikgu, apa kumpulan Telegram matematik cikgu? Saya rasa saya ada share tau dalam grup cikgu-cikgu. Untuk awak tekan je link tu. Tekan je link, nanti saya share dekat kita punya ni nanti boleh masuk dalam tu. So saya bagi info-info untuk anak-anak dalam daerah Pasir Gudang lah. Kalau macam sekolah saya boleh bagi. Anak-anak murid tengok anak-anak sekolah lain semua nampak nak info-info daripada Cikgu Rina. Kalau anak-anak sekolah saya boleh beri sebab dalam link tu. Dia orang ada khas. Tapi kalau daerah Pasir Gudang, satu Telegram tu semua anak-anak. Saya rasa sekarang dah 700 lebih dah anak-anak murid yang join. Sebab dalam sekolah saya pula, saya lebih
Detail, maksudnya kelas ni 5 ICT K1 20 orang. Nampak tak, dia lebih detail lah macam tu kan. Okay, jadi kat sini kalau kita tak faham caranya, awak buka, oh ni topik apa kat kredit. So buka form 3 kat kredit. Sebab tu ini soalan tingkatan 3. Ni soalan form 3. Sebab tu cikgu, bila cikgu bincangkan dalam beberapa hari ni, dia complete tau soalan SPM. Dia complete. Sebab dia form aja. So awak macam, cikgu SPM ni keluar tingkatan apa sampai tingkatan apa? Saya akan cakap form 1 sampai form 5. Ya Allah cikgu, banyaknya. Sebab tingkatan 1 13 topik. Tingkatan 2 apa topik? Contoh tingkatan Allahuakbar, tingkatan 4 contohnya 10 topik. Tingkatan 5 8 topik contohnya. Takkan kita nak belajar kan? 50 lebih topik dalam beberapa bulan. So kita garapkan, kita combine dalam kertas 1 dan kertas 2 percubaan SPM. Soalan ni dah soalan form 3. Ini dah soalan form 1. Nanti macam ni cikgu soalannya, sebab kita kena ada strategi. Kita tak nak kita belajar tapi kita tidak ada strategi. Kita belajar tapi pembelajaran itu tidak bermakna untuk kamu. Tak. Sebab tu saya cuba untuk bantu kamu, membantu kamu sehabis baiklah. Saya cuba. So doakan saya sihat. Saya tak tahulah, that's energy yang saya dapat bila the more kita beri kebaikan pada orang lain, kita jadi sihat. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab tu saya kalau macam, saya tak tahu memang daripada dulu. Saya penat macam mana pun, dulu saya buat tuition. Saya penat macam mana pun, malah saya buat tuition sampai hingga 10 malam. Dululah zaman waktu sebelum PKP kan. Saya tak penat. Jadi saya rasa macam, Allah Akbar. Sebab tu semakin kita buat kebaikan pada orang lain, semakin Allah memberikan kita satu kebaikan, kesihatan. Buatlah yang terbaik untuk semua orang di sekeliling kita sebenarnya. Okey, sekarang ni kalau untuk kad kredit, kita kena faham tau, dia memang 5%. Apa-apa kamu kena ingat kalau kita nak buat pembayaran yang minimum, dia mesti 5%. Itu memang dia punya, orang kata tu ada dalam buku teks memang ada. Nanti kamu baca, memang 5%. Apa-apa pun 5%. Cikgu kenapa bukan 6%? Bukan 4%, memang 5%. So, 5/100 kamu darabkan dengan 3,700. So, berapa? Okey, kita cari sama-sama. Dapat tak? Berapa jawapan? Okey, respon. Berapa jawapan? 185. Okey, kita akan dapat 185. Tak nampak muka saya. Kejap, cikgu nak buka saya punya kalkulator cikgu. Sekejap Mana kalkulator saya? Oh, nampak saya cikgu buka. Banyaklah kalkulatornya. Okay. So kita dapat 185. Okay. Okay tak nombor 12 ni? Ada masalah tak? Okay. Boleh? Boleh. Boleh. Saya teruskan. Okay. Kita pergi pada nombor 13. Diberi X sama dengan 1 ialah paksi simetri bagi fungsi fx 15 tambah 2x tolak x kuasa 2. Tentukan koordinat titik maksimum bagi fungsi kuadratik ini. Jadi apa yang kamu kena buat adalah titik maksimum. Titik maksimum. Jadi kamu hanya gantikan ni, x sama dengan 1 ni dalam ni. So kamu gantikanlah. 15 tambah 2 tolak 1 kuasa 2. Cuba buat. Berapa? Kita akan dapat berapa? 16, betul? Betul tak? Betul. Okay. So, jawapan kita adalah D lah. Sebab fx ni dia y. Kan?
Okey, boleh. Lepas tu hari tu ada pembetulan kan? Pembetulan sini positif betul tak? Ada errata. Betul. Ada errata. So kalau kita nampak soalan ni dia macam direct to the point tau. So kadang-kadang dia ikut nasib. Macam tu kan kalau kita nampak memang ada jawapan. Kadang-kadang dia trick kamu. Kadang-kadang kat sini kita nampak lah ni memanglah jawapan dia. Kalau kita gantikan penggantian kita X ni dengan 1, so kita akan dapat Y sama dengan 16 sebab koordinat kita adalah 1, 16. So jawapan kita adalah D. Okey, boleh? Boleh. Boleh Okey, kalau tak faham tanya tau. Kalau tak faham tanya. Uh, sebelum saya teruskan pada nombor 14, saya nak patah balik pada ada semalam tanya saya. Cikgu, ni yang ni. Okey. Dia kata tolak kan? Ada tak yang tanya saya semalam tolak? Cikgu kalau tolak macam mana? Betul tak? Okey, ni tambah. Tambah kan? Ni kita pergi pada tolak semalam. Okey, contohnya saya bagi contoh awak tengok. Okey. Ni kalau tolak. Tambah lain tau. Ni kalau tolak. Kalau tolak, okey. Kalau tolak, contoh kan kalau macam ni 5 tolak 5 kosong lah, tak ada masalah. Tapi kalau kosong ni kita kena pinjam, betul tak? So, bila kita pinjam, sekejap. Jadi kecil pula. Kenapa dia jadi sekejap. Okey. Sekejap saya. Ini kita pinjam jadi 3, tapi sini kira kita bukannya 10 tak jadi 6. Faham? Kenapa 6? Sebab dia base 6. Okey tak? Boleh tak? So, sini pun kita pinjam 5 dia jadi 6. Okey. So, 6 tolak 2 kita akan dapat 4. Betul? So, 5 tolak 3 kita akan dapat 2. So, jawapan kita ini. Okey tak yang tolak? Boleh? Boleh. Boleh. Senang okey. Siapa ada tak siapa yang nak request cikgu boleh tak ulang lagi? Ada tak untuk tolak? Kalau nak request saya boleh buat satu lagi. Apa Zah? Ulang. Ulang. Okey. Saya Saya bagi soalan yang lain Saya bagi soalan lain. Okey, saya bagi soalan 6, 2, 4, 1. Base 7 pula lah. Base 7 pula lah. Okey. Tolak 6, 1, 3, base 7. Okey. Base 7 Okey, 1 tolak 3 ni boleh tak kita buat? Tak boleh kan? So kita kena pinjam So bila kita pinjam, kita pinjam, okey, kita dapat 3. Sini kita akan dapat berapa? 7 kan? 7 tambah 1 dapat 8, betul? Kita mesti dia macam ni tau. Bila kita pinjam dia akan dapat 7. Tapi kita kena tambahkan 1 kat sini. So 8. 8 tolak 3 berapa? 5, betul? Ya, Afiq. Bukan 11 tu. Kenapa 11? Kenapa 11? Tolak kan? Zah, tolak Zah. Tolak. 8 tolak 3 bukan ke 5 kan? Okey. 3 tolak 1 boleh tak? 3 tolak 1 kita betul lah. Boleh 2. Okey, 2 dengan 6 so kita kena pinjam kan? So 6 ni kita 5. Sini 7, 9 betul? Betul. Betul tak? Faham tak? Okey. Macam dapat 9 sebab base 7. Apa-apa bila kita pinjam, kita akan, kalau dulu kan kita 10 kan. Kalau nombor biasa dapat 10 kan. Tapi untuk asas nombor ni kita tengok kalau 7, dia jadi 7 lah. So 7 tambah 9, 9 tolak 6 dapat 3. So 5 tolak 0, 5. Ini okey tak? Boleh faham? Untuk penolakan untuk asas nombor. Boleh? Ada tak yang tak faham lagi? Boleh Okey. Ni saya sebab kamu kena faham lah penambahan macam mana. Saya rasa tolak lebih senang kot. Kan? Cikgu soalan yang 16 kenapa 5%? Oh Kaisara, memang itu dia punya persen dia. Memang dia punya persen memang 5%. Mana-mana soalan untuk kad kredit memang 5%. Untuk 5%. Nanti kamu boleh rujuk buku teks tingkatan 3. Dia memang 5%. Dia ada memang 5%. Dia bukan 6%, memang 5%. Kalau pengiraan dalam dekat bank pun macam tu juga. 5%. Alright. Okay.
Ini okey kan? Nombor 13. Okey yang ni. Saya sini pun senang. Ini pun senang. Soalan nombor 14. Kalau kamu perasan 1 hingga 10 dia mudah sikit tau. So nanti kita masuk 11 sampai 20 yang kat tengah tu dia agak mencabar soalannya. Nanti 31 hingga 40 dia macam mudah sedikit lah soalannya. Sebab tu kalau siapa yang biasa buat kertas 1 dia akan nampak lebih mudah. Okey, tentukan bilangan bucu dan bilangan tepi bagi graf mudah. Okey, kita tahu bilangan dia bucu dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bilangan bucu dia NV. Okey, sama dengan 8. Bucu tau. Bucu NV. Kalau NE, dia tepi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, NE dia 7. Okey, so jawapan kita adalah C. Boleh? Okey. Boleh faham Ni macam senang sikit lah untuk rangkaian. So kalau ada soalan macam ni, janganlah tak buat. Kan? Janganlah tak tahu. Kena ingat kalau V dia adalah bucu. Kalau E dia adalah bilangan tepi. Sebab tu kalau kita nak cari bilangan darjah, 2 darab NE. Kalau bilangan darjah dia. Kalau NE 2 darab dengan 7 dapat 14. Ini macam soalan K2 untuk percubaan SPM baru ni. Kan? Okey? Untuk nombor 14. Okey tak? Boleh? Boleh. Okey, kita pergi nombor 15. Masih lagi soalan rangkaian. Soalan rangkaian ini topik tingkatan 4. This is a new topic lah. Rajah 8 di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan ada pemberat. Pemberat ni maksudnya kalau graf terarah dia ada simbol. Ni graf terarah. Kan keluar masuk tu simbol graf terarah. Kalau graf tak terarah, dia tak ada simbol anak panah. Lepas tu kalau dia pemberat, dia ada nilai. Ni kalau ada nilai ni dikira pemberat. Faham? Okey, untuk kamu fahamlah ni topik rangkaian tingkatan 4. Siapa yang masih lagi masuk macam cikgu tingkatan 4 macam main-main kan. Biasa macam itulah kamu kan. Okey, lepas tu dia kata berapakah jumlah nilai pemberat yang minimum bagi satu pokok. Jadi kita kena keluarkan pokok lah. Dia pokok dia banyak. Jadi kita kena tengok macam mana kita nak keluarkan yang mana minimum. Jadi macam saya boleh tengok kat sini. Oh sini yang saya nampak 20, 15. Nak keluarkan pokok yang besar ni saya potong dulu. Yang besar ni saya potong dulu. Nampak yang nilai besar ni saya potong dulu. Saya tengok yang kecil sebab saya nak tahu minimum. Minimum jadi saya ambil nilai yang kecil. 20, lepas tu saya nampak 10, 11. Sebab kalau kita tambahkan, kita lukiskan pokok, dia akan jadi macam ni tau. Dia akan jadi macam ni. Dia akan ni. Ni pokok kita. Ni pokok. Pokok dia, kenapa pokok? Sebab dia ada ranting-ranting kan. Kita ambil kat sini. Sini U, sini T, sini S. Ni pokok kita. Pokok bucu dia. Okey. Tengok pada bucu dia. Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu dia mesti 6. Okey, tepi dia 1, 2, 3, 4, 5. Tepi dia mesti 5. Baru kita declare dia sebagai pokok yang betul. Faham tak? Bucu 6, tepi dia mesti kurang daripada 1 daripada bucu. Okey, jadi kita tengok betul tak? So berapa penambahan dia? 15 tambah 20 berapa? Tambah 15 tambah yang saya bulatkan, kita akan dapat 70. So jawapan kita 70. Kalau kita tambahkan yang lain, dia akan dapat lebih daripada 70 sebab kita nak minima tau. Kita nak minima. Yang ni pun kamu boleh rujuk buku teks tingkatan 4 tentang sub pokok. Kamu boleh rujuk. Sebab buku teks is very good. Dia macam kitab kita. Saya sebagai seorang guru pun, saya tak rujuk pada buku rujukan tau. Saya rujuk pada buku teks. Apa-apa kita follow pada buku teks. Sebab soalan-soalan SPM dia akan keluar daripada buku teks. Itulah rujukan kita. Sebab tu kalau buku rujukan atau soalan-soalan yang dikeluarkan, saya akan lihat dulu soalan-soalan itu. Sebab kita bukan standard kamu adalah sebab tu kita kadang-kadang cikgu susahnya soalan ni kan. Kalau kita tengok buku teks kan tak ada susah mana. Macam tu lah. Jadi kita kena faham konsep dia, asasnya,
baru kita faham. Buku teks is a lot of banyak konsep matematik yang sangat bagus untuk kita rujuk. Baru kamu faham betul-betul. Boleh? Okey? Boleh Nombor 15. Okey. Okey. Kamu jangan risau. Macam cikgu cakap lah. Kalau tak faham, kalau contohkan, alah apa benda ni kan. Bulatkanlah. Bulatkan yang si 15 ni. Tak faham bulatkan 15. Nanti boleh rujuk balik. Macam tu kan. Nanti kita boleh tengok balik. Okey. Okey. Ni pun semalam saya tengok ada yang tanya cikgu soalan nombor 16. Ada yang tanya saya, cikgu soalan nombor 16. Ada yang request untuk soalan nombor 16. Ni soalan set. Okey, soalan ni pun sangat mudah. Sebenarnya kalau kita faham konsep dia mudah. Okey. Kita buat sama-sama boleh rujuk inilah kamu punya soalan. Gambar rajavan yang tidak lengkap di bawah ni tak lengkap menunjukkan bilangan murid dalam satu kumpulan 56 orang. Semua ni 56 orang. Okey. Bila kamu buat soalan atau kamu dapat apa-apa kertas soalan, kamu boleh conteng. Jangan takut nak conteng. Contenglah. Kalau kertas SPM pun contenglah. Kan? So kalau kertas satu tu kamu boleh bawa balik. Kamu boleh bawa keluar. So conteng. Sebab bila kita nak buat solution, kita kena tahu. Kita kena conteng baru kita dapat. Kan? Okey. Minta maaf tak nampak gambar saya sebab saya tengah menulis. Tengoklah gambar Madinah tu, gambar makam Rasulullah tu. Okey. Lepas tu yang mengambil bahagian aktiviti kelab kita semula S. Ni kita semula S, bahasa Inggeris B dan kadet remaja sekolah K. Diberi bahawa set semester S Union B Union K di mana S murid menyertai kelab kita semula, okey. B murid yang menyertai Persatuan Bahasa Inggeris, okey. C dan K murid yang menyertai kadet remaja sekolah. Okey, sekarang dia kata, soalan tengok 28 orang murid menyertai 2 unit sahaja. 28 orang murid menyertai 2 unit sahaja. Maksudnya 2 unit ni dia sama ada dia apa? Dia menyertai dekat tengah-tengah ni lah ni 2 unit. Ni, ini dengan ini. Boleh faham tak? Sama ada dia menyertai kita semula dan bahasa Inggeris ataupun bahasa Inggeris dengan kita semula atau kita semula dengan apa kadet remaja. Boleh faham tak? Untuk 2 unit tu. Boleh faham tak? Boleh respon tak? Faham tak untuk 2 unit tu? Boleh ke? Faham. Okey. Faham tak? Kenapa saya ambil 4Y? Faham So, pertama kita nak buat cari Y dulu. 4Y tambah 3 tambah 1 sama dengan 28. Mana saya dapat 28? Saya dapat dekat soalan. Okey. So, 4Y tambah 3 tambah 1, 4 sama dengan 28. So, 4Y sama dengan 28. Saya pindahkan 4 sebelah sini, kita tolak 4 So, 4Y kita akan dapat 24. Okey. So, Y sama dengan 24 bahagi 4. Okey. Boleh? So, Y sama dengan berapa Y kita? 24 bagi 4? 6. Kita akan dapat 6. So, 4Y ni 4 darab 6. Pandai Sialat, thank you. So, 4 darab 6 berapa? 24. Sini 24. Tu cara kita buat soalan 24. Okey, so kat sini kita tahu macam mana kita nak cari X pula. So macam kita nak cari X, 56 awak tolakkan dengan 3, tolak dapat X. Berapa? Jom kita cari sama-sama. 56 ni untuk semua ni tau. 56 ni untuk nilai semua murid. So kita tolak dapat berapa? Cepat. Siapa tahu? Jom kita cari. 12. Ya? Dapat berapa? X 12. X 12? Ya. Okey. Okey. So kita dah 56 dah tolak dengan 3, tolak dengan 3, tolak dengan 5. So kita akan dapat 12. So X ni sama dengan 12. X sama dengan 12. Jadi soalan kita, hitung jumlah peserta yang hanya menyertai satu aktiviti sahaja. Dia hanya satu je. Maksudnya dia tak ada 2 aktiviti.
So dia hanya menyertai contohnya kalau macam kita tahu satu cikgu, dia tak macam ni kan dia dua. Yang ni 5 ni 3. Dia kalau kat tengah-tengah ni si 5 ni dia menyertai 3 aktiviti. Kita semula pun dia masuk, bahasa Inggeris pun dia masuk, remaja sekolah dia masuk. Okey? Tapi yang dekat luar ni macam 3, 12 dengan 8 ni dia hanya menyertai satu je murid ni. So berapa jumlah murid yang menyertai satu aktiviti sahaja. Jadi kita tambahkan 12 tambah dengan 8 tambah dengan 3. Dapat berapa? Jawapan kita? 23. So jawapan kita adalah 23. Boleh? Boleh faham tak? Jelas tak? Ada respon tak? Boleh? Boleh. Boleh Ya. Macam mana dapat 12 tadi tu? Cikgu. Oh, macam dapat 12. Macam dapat 12, kita tolakkan 56. Okey, Haris, kita tolakkan semua ni. Bila kita nak dapat 12 ni, semua yang dekat dalam bulat-bulat ni, okey, dia ini kita dapat tadi berapa tadi? 6. Nak 24. 6 darab 6 24. So kita tolak 56. 56 tolak dengan 3, tolak dengan 3, tolak dengan 5, tolak 24, tolak 8, tolak 1. Haris tolak setiap part ni. 56 tolak 3, tolak 3, tolak 3, tolak 5, tolak 24, tolak 1, tolak 8. Haris akan dapat 12. Betul tak Haris? Untuk X. Faham? Faham cikgu, faham. Okey. Cikgu. Okey. So kita akan dapat 12 untuk X. Baru kita dapat hitung jumlah peserta yang hanya menyertai satu aktiviti sahaja. Sebab tu dalam konsep set kamu kena faham daripada awal, daripada awal. Okey, boleh. Nanti saya akan masuk dalam YouTube saya, nanti kamu boleh tengok Okey, cikgu. Okey. Untuk nombor 17, senaraikan unsur. Ini pun sebenarnya untuk soalan ni kan kadang-kadang anak murid macam tak faham lah cikgu apa itu. Sebab soalan ni adalah soalan tingkatan 1. So, anak saya belajar tingkatan 1. Saya ajar anak saya tingkatan 1. Dia kata, "Ma, macam mana Ma nak buat ni?" Kan? Jadi sebenarnya kalau kita nak buat, macam saya sebagai seorang guru pun, saya akan senaraikan. Okey, X lah integer dan X tu kalau macam ni kan dia antara 5 dengan 15. So kalau simbol dia macam ni, so 5 termasuklah. Senaraikanlah, janganlah malas. Macam cikgu pun senaraikan. Kan? Supaya kita lebih jelas. Untuk jawab matematik ni, kita kena senaraikan, listingkan supaya kita nampak dan jelas. Okey. So M kita dah adalah M. So L lah nombor digit, 2 digit. Okey, kalau macam saya macam rajin sikit. Cikgu Rina ni memang rajin sikit, jadi saya senaraikan apa yang ada dekat situ, saya senaraikan lah. Okey, ni untuk M L nombor 2 digit. Okey, nombor 2 digit adalah apa? 10, betul? 2 digit, faham tak 2 digit? 2 digit 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu 2 digit. Nombor 2 digit, yang ada 2 digit. Okey, lepas tu dia kata senaraikan L L kita senaraikan dulu ni. Ini dulu. L intersection dengan M. L intersection dengan M. Okey, persilangan dengan M. Yang mana sama? 11 betul? 12 betul? Yang sama kan? Betul. Okey. Jadi saya senaraikan dulu. Sebab tu Cikgu Rina ni kalau buat matematik saya akan senaraikan dulu. Ni cara cikgu. Siapa nak ikut cara cikgu, dapatlah. 13, 14. Dia macam ni tau. Kalau dulu orang tua-tua kan, siapa ikut cakap mak, cakap ayah, dengar cakap mak dengan ayah. Awak akan berjaya dunia akhirat. Betul saya cakap. Kadang-kadang kita rasa kita seorang anak remaja yang tak boleh, saya nak macam ni kan. Macam tu kan. Kadang-kadang menjaga hati, tak mahu cakap siapa ada boyfriend, ada girlfriend. Biasalah zaman remaja macam cikgu tak faham kan. Kadang-kadang kita lebih menjaga hati kawan kita daripada ibu dan ayah kita. Salah sebenarnya tau. Awak kena menjaga hati ibu dan ayah awak dulu daripada orang lain. Betul saya cakap. Kadang-kadang awak melukakan hati orang lain
Awak rasa bersalah. Ya Allah bersalahnya aku. Contoh Nakiuddin Ya Allah Nakiuddin bersalahnya aku kan. Nakiuddin ini kan. Tapi awak bersalah tak bila awak buka hati mak awak? Awak takkan rasa bersalah, betul tak? Awak pujuk tak mak awak? Awak tak pujuk mak awak. Mak awak pujuk sendiri hati dia kan. Tak boleh. Benda tu salah. Hati yang perlu dijaga adalah hati ibu dan ayah kita. Hati yang perlu dijaga. Awak tengok akan kawan awak yang mak dia, adik-beradik dia berapa orang meninggal tu kan, 8 orang meninggal. Dia tinggal yang dekat section 24 tu kan section 16 tu. Dia hanya daripada Allah ambil sekelip mata je. Sebab tu kita kena, di mana sebab tu saya cakap, hargailah ibu dan ayah kita selagi dia ada depan mata kita. Hargailah dia. Buatlah yang terbaik. Sekurang-kurangnya kalau kita buat yang terbaik pada mereka, walaupun yelah kan terbaik patutnya kita rasa puas, kita rasa oh aku dah buat terbaik, tak pernah saya lawan mak ayah saya contoh buat yang terbaik. Kita tak tahu bila Allah nak ambil nyawa kan, kita tak tahu, jadi buatlah yang terbaik kan. Sebab tu kalau saya pula memang bila buat matematik ni saya akan buat satu persatu supaya kita fahamlah, supaya kita tidak tertinggal. Lepas tu kita kena berhati-hati kan. Okey, tengok okey L intersection M. So ini. So bila L intersection M dia pergi pada prime. Prime ni dia pakai topi. Bila prime dia selain daripada si 11, 12, 13, 14 ni. Selain daripada ni. Jadi selain daripada ni apa dia? Kan? L intersection dengan M. Jadi selain daripada ni dalam ini berapa? So sekejap. L intersection M. Selain daripada ini. So kita 7, senaraikan. 8, 9, 10, 15. 5 termasuk kan? 6, 7, 8, 9, 10, 15. Pandai. So jawapan kita adalah A. Sebab kenapa 5 termasuk? Sebab dia dalam satu set semester. Dia dalam satu set semester. Macam tu. Boleh? So dia macam ni tau. Contohnya dalam satu set. Contoh ni cikgu tunjukkan. Dia ada 2. So sini L, sini M. Okay Okay. Yang intersection ni, dalam ni dia ada 11. Saya tulis besar sikit lah supaya kamu nampak jelas konsep dia. Okay. Contoh macam ni. Besar. Sini L, sini M. Bila intersection, persilangan, dalam ni ada 11, dalam ni ada 12, dalam ni ada 13, dalam ni ada 14. Seandainya lah kertas 2 kamu kena melukis kan. Macam tu kan. Tu cara dia. So M ni kat dalam ni ada 7. Dalam ni ada 8. Dalam ni ada 11 dekat sini dah kan. Macam tu lah, tak payah tulis dah. Okey, lepas tu si M ni pula ada 10 dengan 15. So dekat luar L dengan M ni kita ada 5 dengan 6. Betul tak? So kita kena senaraikan lah. Sebab dia bagi set semester tu dan jawapan kita ada 5. So kita ambil 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6. Selain daripada ni. So kita tutup yang ini. So kita senaraikan 5, 6, 7, 8. Ada 9. 9 kat mana? Oh 9 sini. Betul? Betul. Okey, boleh? Boleh faham nombor 17? Ini tentang set. Ni tentang set. Okey. Boleh faham tak? Faham. Boleh. Tada! Kita nak pergi soalan ini. Okey, soalan 18 senang sikit. Soalan 19 susah sikit. Okey, ini guna kalkulator je. Okey, guna kalkulator. Sekejap, boleh tak cikgu buka kalkulator cikgu. Cikgu buka kalkulator cikgu bila kita nak guna kalkulator, set on. So kita buat punca kuasa. 156.7. Okey, lepas tu kita tekan sama dengan. Nampak tak jawapan cikgu? 12.51798. Tapi dia nak 3 titik perpuluhan. Okey, so kalau kita kat sini 12.5 berapa tadi? 17. 179. Okey. 3 angka perpuluhan. So sini stop.
Tengok jiran sebelah, jenguk. Oh, satu kita kena jenguk jiran sebelah tau. Jangan kita makan sedap-sedap, jiran kita kelaparan. Tak nak. Tengok jiran sebelah. Oh, okey lah, dia lebih besar pada 5, kan? Jadi tambahlah 1, bagilah sedekah kat orang sebelah ni. Bagi sedekah orang sebelah ni. Jangan pula lokek. Kalau contoh 12.5172. Dia nak 3 titik perpuluhan. Kita cut kat sini, tengok. Oh, kita tengok, dia 2. Dia tak boleh lah nak sedekah. Cukup lah, kan? Tak payah nak tambah-tambah. Sebab dia lebih kurang daripada 5. Kalau dia more daripada 5, baru kita tambah sedekah 1. Saya suka konsep sedekah. So kita akan dapat jawapan kita adalah CB. Boleh? Baru ke? Kalau mana-mana konsep, kalau macam ada konsep sedekah, tengok. Okey, kalau dia lebih daripada 5, tengok jiran sebelah. Kita jenguk kawan kita. Tengok. Sebab tu kalau kita harmoninya hidup kita ni, bila kita sentiasa memberi, sentiasa membantu antara satu sama lain, kan? Okey, soalan ni. Kalau anda kata awak alamak, apa benda pula soalan ni, kan? Macam susah je. Tinggalkan dulu, kita pergi soalan lain contohnya, kan. Tapi yang ni Cikgu Rina bincangkan lah. Sebenarnya soalan ni senang. Dia melibatkan kuadratik juga. Tengok Raja, kita baca sama-sama tau. Kita tengok Raja 9 menunjukkan sebuah padang bola sepak yang berbentuk segi 4 tepat. Yang mempunyai luas segi 4 tepat ni, keluasan dia adalah semua ni 16 X kuasa 2 tambah 32X. Semua ni lah segi 4 tepat ni. Okey, meter persegi. Padang itu ditenggelami air seperti dalam rajah di bawah. Jika lebar padang itu ialah 4X. Lebar padang. Dan 2 kawasan yang ditenggelami air itulah segitiga bersudut tegak yang sama saiz. Berapakah luas kawasan yang tidak ditenggelami air? Maksudnya, kita nak cari luas kawasan si putih ni. So, berapa luas kawasan si putih ni? Okey, jadi kat sini cikgu letakkan ini, saya letakkanlah sini Y. Saya tak tahu. Saya letak Y macam tu, awak tengok cara macam cikgu buat. So, saya letakkan Y. So, kita tahu kalau sini Y, sini 4X, luas dia adalah 16X kuasa 2 tambah 32X. Okey. Okey. Kamu tengok Okay, so kalau sini panjang darab lebar kan? Sekejap. Panjang darab lebar sama dengan 16X kuasa 2 tambah 32X. So, panjang dia 4X darab dengan Y. Ini okey tak? Ini okey tak? Boleh saya teruskan? Boleh. Ini panjang jalan kerja dia ni. Y sama dengan 16X kuasa 2 per 4X tambah 32X per 4X. Okey. So, saya akan dapat berapa? Betul 4X. Ni boleh potong. Dia tinggal 1. Betul? Boleh tak? Ni saya potong. 32 bagi 4 tambah 8. Ni okey? Okey. Boleh? Okey. Ada tak faham? Ada tak yang tak faham macam mana saya dapat 4X tambah 8? Ada. Okey, so saya tukar kat sini. Sini adalah 4X tambah 8. Okey, kalau awak rasa betul ke 4 tambah 8 ni, cuba awak darabkan 4X, darab dengan 4X tambah 8. Kita dapat tak 16X? Dapat tak? Dapat kan? Kita dapat balik kan? Betul? Dapat. Dapat. Okey. So kat sini kita dah dapat dah. So 4X tambah 8 lah sini. Okey. Okey. Lepas tu segitiga bersudut tegak yang sama saiz. Kalau sama saiz, so sini 2X, sini pun 2X. Sini 2X, sini 2X. Okey. Segitiga bersudut tegak yang sama saiz. Jadi kita nak cari luas triangle dulu. Jadi triangle ni 1/2 darab dengan 2X darab dengan 4X tambah 8. Kita cari luas dia. Luas triangle adalah segitiga 1/2 darab
tapak darab dengan tinggi dia. So kita akan dapat berapa? Apa jawapan kamu? Ni boleh potong. So kita dapat apa? 4x kuasa 2, betul? Okey tak? Betul. Okey. Betul. Boleh? Okey. Boleh. Okey. Lepas tu 2 kali lah. Sebab kita nak 2 triangle kan? Ni baru 1 darab dengan 2. So dapat apa? 8x kuasa 2 tambah dengan 6x. Okey. Okey, itu untuk 2. Sekarang nak cari si putih. Nak cari si putih ni, luas yang si besar ni semua adalah 16x kuasa 2 tambah 32x, betul? Kita tolakkan dengan yang kita dah dapat segitiga 2 ni, tolak 8x kuasa 2, tolak dengan 16x. Boleh? So kita akan dapat 16x kuasa 2 tolak 8x, kita akan dapat 8x kuasa 2 tolak dengan tambah dengan 16x. Okey, boleh faham tak? Boleh Panjang cikgu. ni. Boleh? Haris okey Haris, boleh faham? Okey tak? Okey. Okey, boleh Okey. Sebab tu Cikgu, ya. boleh ulang balik tak yang macam dapat 4x tambah 8 tu? Oh yang ni atas ni Ah. Yang atas ni Oh, macam mana nak dapat? Okey. Sekejap Okey, kalau macam tu cikgu padan dulu. Tak apa. Cikgu padan dulu Okey, macam nak dapat 4x tambah 8. Okey. Okey, saya lukis balik Ni sebab dia kata luas segi empat tepat ni 16x kuasa 2 tambah 32x. Dia beritahu sini 4x kan? Betul? Okey, jadi letaklah apa-apa unknown yang kamu rasa kamu nak. Sebab kita nak tahu, kita tak tahu panjang ni berapa. Okey, sebab kita tahu untuk mencari luas segi empat tepat, panjang darab dengan lebar, betul tak? Panjang darab dengan lebar sebab dia segi empat tepat kan? Jadi panjang kita tak tahu, lebar kita tahu. So kita letaklah y ke kan? Jangan letak x sebab sini x kan? Kita nak tahu y ni apa nilai y ni. So saya letak kat sini sebab kalau segi empat tepat ni dia punya rumus panjang darab dengan lebar sama dengan luas dia. Kan? So 32 tak nampak. So panjang dia kita letak y, lebar dia 4x sama dengan 16x kuasa 2 tambah 32x. Ni okey tak? Saya yang tanya tadi. Okey tak yang tanya tadi? Lepas tu y yang si 4x ni saya letak bawah dia. 4x tambah dengan 32x per 4x. Saya pecahkan dua-dua. Sebenarnya contohkan cikgu, tak boleh ke kita buat macam ni? Contohkan, cikgu, tak boleh ke kita terus buat macam ni? Tak boleh ke kita terus buat bahagi terus 4x? Boleh. Tak ada masalah. Kan kadang-kadang awak kata, cikgu tak boleh ke kita terus buat macam ni? Boleh. Tapi saya takut kamu terlupa untuk bahagikan dua-dua. Sebab tu dia pecah sebab 4x ni dia ada bahagi dengan 16 dan dia bahagi juga dengan 32. Kadang-kadang bila kita bagi kita terlupa. Kita hanya bagi dengan ini je biasanya anak murid. Biasanya. Sebab tu saya bahagikan macam ni terus. 16x kuasa 2 bahagi dengan 4x tambah dengan 32x bahagi dengan 4x. Jadi dua-dua akan bahagikan. Sebab tu kita tak akan boleh salah. Faham tak? Sebab tu kalau kita potong, kita akan dapat sini 1, betul? 16 bagi 4, kita akan dapat 4x lah. Tambah, sini pun potong, dah mati. 32 bagi 4, kita akan dapat 8. Okey tak? Okey cikgu, dah faham. Terima kasih cikgu. Sama. Okey. Baru kita selesaikan. Sebab tu, kalau anda kata kamu dapat soalan macam ni, kamu tak dapat lebih kurang dalam 3 atau 4 minit lebih, awak tinggalkan dulu. Awak selesaikan soalan yang mana yang awak boleh buat dulu. Ni soalan nombor 19. Okey. Boleh? Sebab tu soalan antara 11 sampai 29 dia adalah soalan yang tricky sikit. Sebab tu pegang yang depan, pegang yang belakang dah 20. Yang tengah-tengah ni awak kena tengok mana yang awak rasa boleh buat. So kita nak kumpulkan markah kita yang banyaklah untuk K1. Okey, so kita pergi nombor 21. Nombor 20. Okey, nombor 20.
Okay, ungkapkan T ni pun senang sebenarnya. Saya rasa, saya tak tahu kenapa senang, tapi tak tahu kenapa anak-anak rasa macam susah. Tapi sebenarnya dia mudah sebenarnya. Okay, kalau macam ni, tengok Okay, apa-apa yang ada pecahan, bawa lah ni atas untuk selesaikan dia. Buat dulu macam ni. Ungkapkan T. So, nak ungkapkan T kita mesti dapat T sama dengan apa? Kalau dia kata ungkapkan T. So, kita nak cari T. Okey, sekarang ni saya darabkan dulu. 3 darab 2 dapat 6 T kuasa 2R. Ni okey tak? Ni okey? Okey. Okey. Jadi, saya tengok kat sini, kat mana kita boleh faktorkan dia. Saya faktorkan si T 3T kuasa 2 ni. Ni okey? Ni okey? Okey. Boleh Okey, sebab bila kita darabkan, so kita akan dapat 6T kuasa 2R tolak 3T kuasa 2. Okey. So kat sini, ini okey? Okey tak? Okey. Tak tahu kena buat sesuatu ni. So, yang ni pula, macam mana cikgu C3 ni kan? Cikgu 3 ni macam mana? Okey, T kuasa 2, W. Awak tengok macam mana cikgu buat? Supaya kita tidak, supaya kita tidak confuse, saya buat macam ni W per 2R tolak 1, saya bahagi 3. Tengok dulu cikgu buat macam mana. Tengok dulu cikgu Rina buat macam mana sebab 3 ni kat bawah kan. Saya nak kamu faham konsep dia Okey, lepas tu cikgu Rina buat macam ni. Bahagi 3 per 1. Tengok dulu. So, T kuasa 2 sama dengan W per 2R tolak 1. Bila kita nak tukar darab, 3 ni kat bawah. Ni okey? Boleh? Boleh. Okey. So, T kuasa 2 kita akan dapat W per 3 darab 2, 6R tolak 3. Okey? So, bila kita nak cari T, okay, dia akan jadi matikan punca kuasa lah. So, macam ni kita nak, macam cikgu kenapa, macam mana dia nak matikan kalau macam ni kan? Kita buat punca kuasa dan ini punca kuasa. Automatik ni akan, macam mana macam ni nak, macam ni Kalau T, kadang-kadang awak kena faham konsep tau. Kena faham konsep. Punca kuasa T, kalau macam ni kan kuasa 2, okay, dia terus mati. Macam mana? T sebenarnya kalau punca kuasa ni, dia 1/2. T 1/2. T 1/2. Okay, darab dengan 2. Kalau kita darab, dia matikan dapat T kan? Betul tak? Betul tak? Boleh faham? Konsep dia. So kadang-kadang kamu kena tahu tak? Kalau T, dia sama dengan T 1/2. Kalau T 1/2 ni, dia maksudnya T punca kuasa. Macam tu. Jadi kalau macam ni, T sama dengan W per 6R tolak 3 punca kuasa. Boleh? Panjang ni penerangannya. Boleh Okay, so jawapan kita adalah A. Sebab tu kalau soalan macam ni, kamu jangan takut nak buat. Kamu cuba untuk buat. Sebab tu konsep-konsep macam ni, punca kuasa kena tahu. Konsep nak pergi sana, kanan, kiri, nak matikan, semua kena tahu. Sebab tu perlukan kemahiran. Perlukan kemahiran. Dan matematik ni kita tak boleh baca, kita tak boleh buat sekali. Kita kena buat berulang-ulang kali. Supaya kita lebih mahir. Macam kita masak kan. Kita tak boleh nak masak yang sedap, mana boleh sekali. Kan kita kena cuba dan cuba. Baru kita jadi mahir. Okey, boleh untuk soalan 20? Boleh. Okey, saya pergi soalan 21. Okey. Ringkaskan ni pun sangat mudah. Sangat mudah. Nak ringkaskan dia. Sangat mudah sebenarnya. 2 darab 10 kita akan dapat 20 M. Tambah je. Tambahkan kuasanya. 20 M tambah 10. Tu je. Senang kan? Senang. Okey, boleh? Putri okey? Okey, cikgu.
Okey, boleh. Saya pergi soalan nombor 22. Soalan nombor 2. Macam mana nak selesaikan ni? Ni hukum indeks juga. Okey, soalan nombor 2 hukum indeks kat sini. Okey. Macam saya kita darabkan satu-satu. Saya sebut macam ni M 6 kuasa 6. Okey. Lepas tu K ni 6 bagi 3 dapat 2. Boleh? Dua darab 1/2 kita akan dapat M1 lah. K2. Ni okey tak? Ada tak yang tak faham? Macam cikgu dapat tu? Tak apa, jangan malu. Bukannya orang kenal kamu pun. Boleh? Okey tak? Ada nak Okey, tanya? cikgu. Okey. So, kat sini M6 tambah 1, K2 tambah negatif 1 bahagi dengan M1, K2. Okey, so saya selesaikan dulu. M7, K berapa? K1, M1, K2. Okey, kalau macam ni awak boleh tolakkan lah. Boleh je nak tolakkan M7 tolak 1. Kalau dia bahagi kita tolak. M7 tolak 1, K1 tolak 2. So kita akan dapat M6, K negatif 1. Betul? Okey, so sebenarnya dia adalah M6 per K kat bawah. Okey tak? Cikgu, Ya? saya nak tanya yang 6 tambah 1 tu dekat M, kenapa tu tambah? Tapi yang K tu dia Tolak. dia tak. Sebab yang K tu kan ada negatif 1. Kenapa M tu tak macam K? Sebab sini kan negatif 1. Tak faham macam mana? Maksudnya macam kenapa yang M tu tak jadi 6 tambah kurungan negatif 1? Sebab sini kat M dia kan 1. Oh, okey. Sebab kalau dia tak ada apa-apa, dia 1, Puteri. Kalau tak ada apa-apa, dia 1 So kalau dia darab, kita kena tambahkan dia. Kalau dia bahagi, kita kena tolakkan dia. Sebab tu saya buat macam ni. Sebab tu kita kena buat satu-satu. Hukum indeks, kamu kena buat satu-satu. Supaya kamu faham lah untuk ini. Ini tingkatan berapa kamu belajar? Tingkatan 2 kan? Tengok saya tingkatan 2 ke tingkatan 3? Okey, boleh. Ada pertanyaan tak untuk ini? Ada nak tanya tak? Nak ulang sekali lagi ke? Ada? Okey. Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Syaril okey, Syaril? Syaril tak, Syaril? Okey, kalau macam ni, macam mana Cikgu Rina buat? Kalau bahagi, saya buat bahagi. Okey, ini saya potong. Saya akan dapat 5, betul? Ini pun saya potong. Saya akan dapat A2, betul? Ini pun saya potong. Saya akan B1, betul? Tu je lah. Senang je. Kan? Cuma bila soalan itu dia straight kan, jadi awak macam apa benda ni tak faham lah cikgu kan macam tu. Okey, nombor 23. Boleh. Okay. Alright. Masuk lagi. Okey, 24. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi pernyataan berikut. Okey, Siti membeli 5 batang pen. Okey, ada sebentukkan persamaan linear. Ini soalan tingkatan 1. Okey, persamaan linear belajar tingkatan 1. Siti membeli 5 batang pen. 5 batang pen dengan harga Y sen. Ni sen Kena tengok betul-betul kan Y sen. Jadi dan sebuah buku berharga RM5. Okey. Jumlah wang yang dibayar RM8. Okey, sekarang ni dalam sen. Dalam sen kita tengok, okey. So dia mesti 5Y tambah sebuah buku harganya 500 sen lah, RM5. Sama dengan, so kita tengok yang mana. So jawapan kita adalah A. Sebab nak dalam sen. Nak dalam sen. Kita nak dalam ringgit. Okey tak? Nombor 24. Persamaan linear.
Sebab cikgu cakap, ya? Okey. Okey. Soalan kertas 1, dia banyak menguji konsep kamu. Dia banyak menguji konsep kamu. Tapi kertas 2, dia banyak menguji tentang kemahiran skill kamu untuk kamu buat. Apatah lagi sekarang ni adalah soalan kita menanda online. Jadi bila kita menanda online, kamu kena buat betul-betul untuk K2. Sebab kita online. Dia scan kertas kamu, lepas tu kita cikgu-cikgu semua tanda online, pemeriksa-pemeriksa kebangsaan. Jadi kena buat betul-betul lah cara kita menulis, pastikan betul-betul jelas kita punya penulisan tu. Okey, nombor 25. Nombor 25, pengurus sebuah gedung pakaian mempunyai beberapa sasaran bagi pekerja jualannya. Okey. Kamu kena, yang kat sini kena faham tak? Okey, dia kata banner satu ketak sama linear. Ketak sama linear dia mesti dia ada simbol ni lah. Okay, ketak sama linear. Okey. Pada bulan Mac, jumlah masa T yang digunakan untuk mengira inventory gudang selebih-lebihnya 6 jam. Kalau tengok kalau dia kata selebih-lebihnya 6 jam, maksud dia dia tidak akan kurang dengan jam tau. Bila kata selebih-lebihnya, simbol kita mesti macam ni, kurang. Dia tengok selebih-lebih, cara kita nak tulis, so T ni mesti kecil daripada 6. Sebab paling banyaklah 6 jam. Kalau kita buat macam ni, tak boleh. Ni sekurang-kurangnya 6. Kalau selebih-lebihnya 6, tengok kalau selebih-lebihnya simbol kita mesti kurang. Kalau dia kata sekurang-kurangnya 6 jam, simbol kita mesti lebih besar. Itu sekurang-kurang macam tu lah. Itu yang saya dapat nampak key point dia kat situ kalau dia kata lebih, selebih-lebihnya, so kita punya simbol kita mesti kurang. Macam tu. Lepas tu jumlah jualan minimum. Minima, bukan maksimum tau. Minima sebulan. Paling sikit jumlahnya adalah 19,000. So minima paling sikit adalah bukan lebih, kalau maksimum lain tau. So minima dia adalah 19,000 untuk X ni. Jadi kat mana dia punya kesamaan kita? A ke B ke C ke D yang sama dengan cikgu? Mana? A ke B ke C ke D? A. Okey, boleh. Sebab tu kita kena faham dia punya tagging, dia punya apa kata kunci dia. Kalau selebih-lebihnya, so kita punya mesti lebih kecil. Kalau maksimum, macam mana? Minimum macam mana? Maksimum atau minimum? Kena faham. Kalau minimum, so lebih besar. Cikgu kan minima. Patutnya kecil lah tak? Minimum akan lebih besar. Kalau maksimum dia akan lebih kecil. Kena faham untuk ketaksamaan linear. Ini adalah soalan tingkatan 4. Yang kau belajar pada tahun lepas lah. Okey. Boleh? Okey, kita pergi nombor 26. Okey, kita pergi nombor 26. Okey, graf jarak masa perjalanan Habib sejauh 270 km. Okey, tentukan tempoh masa dalam keadaan pegun. Ini sebab kadang-kadang soalan ni dia boleh keluar kertas 1 dan kertas 2. Dia ada 2 je. Satu jarak masa, satu laju masa. Ini soalan tingkatan 4. Belajar tingkatan 4. Kalau keadaan pegun, jarak dia tidak bergerak. Dia pegun lah, dia berhenti. So kat mana dia berhenti? Dia tak ada kecurunan. So antara P dengan Q. So berapa jam? Berapa jam ni? 3 tolak 2 berapa? 1. 1 jam. Jadi automatiknya CA dan CC bukan jawapan kita. Jawapan kita kemungkinan B atau kemungkinan D. Nampak tak untuk K1? That's why kamu kena faham. So kat sini kamu tengok lepas tu tengok dia kata apa? Laju perjalanan. Laju perjalanan dalam tempoh 2 jam yang pertama. So laju perjalanan 2 jam yang pertama. So laju sama dengan jarak bahagi masa. So jarak kita berapa? 150. So masa kita berapa? 2 jam. Bahagilah. Berapa jawapan kita? 75 km jam negatif 1. So B lah jawapan kita. Boleh? Boleh. Okay, cikgu. Boleh Okey. Okey, nombor 27.
Tentukan pintasan X dalam suatu garis lurus yang melalui titik Q06 dan kecuna negatif 2. So dia kata Q0 negatif 6. Kecerunan M sama dengan negatif 2. Jadi kat sini kita kena cari dia punya C. Ini pintasan kan, garis lurus kan. Jadi kat sini kita punya ni adalah negatif 6, M kita negatif 2, X kita 0. So negatif 6 sama dengan C, C kita sama negatif 6. Ni okey tak? Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. So kat sini kita akan dapat kita mesti menggunakan MX tambah C. So kita tahu M kita negatif 2, X. Lepas tu kita punya C negatif 6. So nak cari pintasan X. Nak cari pintasan X. Y sama dengan 0. Nak cari pintasan Y. Kita gantikan X sama dengan 0. Jadi nak cari pintasan X, kita gantikan Y ni sama dengan 0. Saya pindahkan 2X kat sini. So X sama dengan negatif 6 bahagi 2. So X sama dengan negatif 3. Ini okey? Jawapan kita Boleh. okey, boleh okey. Sebab saya rasa soalan ni dia tak susah manalah. Satu kamu kena faham satu-satu untuk soalan persamaan ini. Okey, antara yang berikut, yang manakah image bagi sisi 3P di bawah satu translasi negatif 5? Okey, P ni objek, nak cari image. Okey, translasi negatif 3, 5. So kita gerakkan, kita ambillah satu bucu ni. P ni, kita ambil satu bucu P ni. 1, 2, 3. Negatif Kalau positif sebelah kanan. So negatif, lepas tu 5 atas. 1, 2, 3, 4, 5. Dah habis lah jawapannya. Kan susah pun. Kan? Okay? Okey. Boleh. Boleh. Okay, 70 sampai nombor 29 Okay, last. Esok kita sambung lagi untuk nombor 30. Okay, tentukan median bagi set data berikut. Median kamu kena susun dia. Median kena susun, so kita susun dia. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Median dekat tengah-tengah. Okay, kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pandai Alex. 4. Sebab kita tengok 9 bagi dia kat tengah-tengah. Dekat tengah-tengah sini 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So median 4 lah. Okey, boleh? Boleh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. So, saya rasa untuk hari ni kita cukup sampai 29. So esok kita sambung nombor 30 sampai 40. Lepas tu nanti ya. Ya, ada nak tanya? Cikgu, Ya. saya nak tanya yang tadi dekat Soalan apa? soalan pintasan tadi. Tak faham kenapa Y dia sama dengan 0. Yang soalan pintasan tadi Oh, okey, boleh. Kejap. Okey, kejap sekarang ni sebab kita nak cari pintasan X. Rumus untuk cari pintasan X, kita kena gantikan Y sama dengan 0. Okey, tapi untuk cari pintasan X, kita kena ada persamaan garis lurus. Okey, jadi macam mana kita cari persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus dia mesti ada M, mesti ada C. Okey, sebab tu dia bagi Q 0, negatif 6. Okey, so kita tahu M dia, kita dah tahu negatif 2. So kita kena cari CC dia. Kita kena cari C dia. So kita gantikan sini X, sini Y. Sini X, sini Y. Kita gantikan dalam ni. So sini negatif 6. M dia ni kita gantikan untuk cari C. Okey tak? Ini kosong kan? So C sama dengan negatif 6.
So kita ada M, kita ada C, kita boleh perform satu persamaan garis lurus. Sebab persamaan garis lurus dia mesti Y sama dengan MX tambah C. So kita ada M. So Y sama dengan M kita negatif 2. X mesti ada. C kita tolak 6. Ini persamaan kita. Bila nak cari pintasan X, kita mesti gantikan Y ni dengan kosong. Faham? Boleh? Cikgu, Mesti kenapa kosong. kena gantikan dengan kosong? Sebab nak cari pintasan X. Memang dia punya rumus begitu. Memang rumus dia begitu. Kalau dekat rumus kertas peksa kamu dia macam panjang berjela. Macam saya simpulkan begitu. Y, kalau nak cari pintasan X, nak tentukan pintasan X, kita mesti gantikan Y sama dengan kosong. Tapi kalau soalan dia kata tentukan pintasan Y, kita gantikan X ni sama dengan kosong. Dia terbalik. Boleh? So kita akan dapat sini 2X sama dengan negatif 6. So kita akan dapat X sama dengan negatif 3. Okey tak? Boleh? Boleh. Terima kasih cikgu. Okey. Sama. Kalau soalan dia kata tentukan pintasan Y. Okey. So kita ambil soalan ni. Kita gantikan X ni sama dengan kosong. Sebab dia terbaliklah. So Y sama dengan negatif 6. Boleh? Dia macam tu. Okey? Boleh? Boleh go. Okay. Boleh cikgu. Terima kasih. Okey, sama. Boleh. Ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa lagi tak? Jangan keluar dulu sebab saya nak ambil kehadiran. Saya akan share link kehadiran. So saya nak anak-anak murid isi dulu. Okey. Sebab saya akan beri link yang lain-lain tau. Saya tak akan beri link yang sama setiap hari. So isi sebab untuk saya punya rekod. Okey. Kalau untuk anak-anak Sri Alam 2, ini adalah bukti saya lah. Saya akan tengok kehadiran kamu. Kalau yang PM saya ada masalah tu, saya maklumlah. Okey. So ada apa-apa lagi tak nak tanya? Ada apa lagi tak nak tanya untuk soalan? So andai kata kalau kamu ada apa-apa persoalan yang kamu nak tanya, boleh PM saya. Cikgu boleh tak terangkan soalan ini sekali lagi? Beritahu je, tak ada masalah. Cuma saya nak pesan supaya inisiatif saya ini, saya tak minta apa pun pada kamu. Saya minta supaya anak-anak murid dapatlah buat latihan yang kerap. Setiap hari mesti ada satu disiplin untuk kamu. Sebenarnya kejayaan bila kita berjaya dalam pelajaran kita, sebenarnya dia membantu, dia memberi makna dalam kehidupan kamu, keluarga kamu nanti. Sebab kadang-kadang kita rasa macam bagi saya anak-anak batch kamu ni adalah batch yang sangat mencabar. Sebab 2020 kamu memang dah tak sekolah kan? Kamu form 4 dah tak start sekolah kan? Kalau batch SPM 2020, 2019 dia masih lagi form 4 di sekolah penuh. Tapi macam kamu tak belajar, kamu tak sekolah 2020 pun tak penuh, form 5 pun tak penuh. Tapi dah satu cabaran untuk kamu. Dan kamu kena kuatlah. Kamu anak-anak yang sangat hebat, sangat kuat, jangan putus asa. InsyaAllah ada sisi-sisi baik yang Allah beri pada kita atas kesabaran kita. Bila kita sabar dan reda dengan apa yang Allah beri ujian pada kita, Allah akan beri yang terbaik sebenarnya. Itu yang saya nampak lah. Dan yang saya nampak tahun lepas anak-anak SPM 2020 saya, siapa bagi link balik cepat sikit tadi terkeluar. Macam mana? Tolong siapa? Link apa nak kena bagi? Okey. Okey. Pengalaman saya anak-anak yang join apa-apa program, GM ke apa, result dia memang bagus. Saya cakap terus terang. Kadang-kadang satu keajaiban yang Allah beri pada kita tahu sebenarnya. Kadang-kadang kita masuk, kita buat, kita hormat cikgu, kita dapat insya-Allah. So cikgu doakanlah kita sama-sama. Saya bantu kamu dalam daerah Pasir Gudang, hormati cikgu kamu. Kalau cikgu kamu buat kelas masuk, tak faham tanya. Berkat guru itu sangat penting. Doa ibu bapa juga. Doa ibu bapa kita lah yang pertama yang kita kena minta sebenarnya. Mak ayah kita adalah orang yang pertama kita kena letak
dekat tempat yang teratas. Doa-doa mereka tu minta, mak doakan saya mak supaya saya lulus dengan cemerlang dalam SPM, beri kesihatan yang baik. Sebab dalam dewan exam awak tak ada Cikgu Rina, awak tak ada cikgu kamu, tak ada kawan-kawan, awak hanya ada Tuhan Allah yang membantu kita. Itu je. So hubungan kita dengan Allah kena cukup baik lah, kena cukup betul-betul rapat. Allah akan bantu kita. Yakin Allah akan bantu kita. Jangan macam contoh cikgu saya masuk GM ni, saya belajar sejarah ni, saya belajar apa benda ni, tak faham tak? Jangan persoal, itu semua kerja Allah. Dia nak bagi yang terbaik untuk kita, dia akan bagi yang terbaik. Kalau andai kata kita tak dapat dulu, segala contohlah Allah tak bagi dulu waktu trial, Allah akan bagi kita sesuatu yang paling manis nanti waktu SPM. So jaga diri baik-baik. InsyaAllah kita jumpa esok, kita sambung nombor 30 sampai nombor 40. Lepas tu kalau ada masa kita pergi pada kertas 2. Okay, so itu saja. Terima kasih. Isi Google Form ya. Okay, take care semua. Jaga diri. Okay, nanti Terima kasih, kita jumpa. cikgu. Assalamualaikum. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Saya doakan semua lulus dengan baik dalam Terima kasih, SPM. cikgu. 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 Sama. Bye-bye semua. Okay, bye-bye semua. Okay. Bye-bye Denny. Din, baca doa lagi Din esok Din. Okay, soalan dah queue dia memang Boleh, dia akan boleh, baca boleh. doa. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay, bye Cikgu. Syarif. Alfi. bye. Bye Jasa. Bye Alfi baca Fili. doa ya esok. Kamera esok. Esok kat kamera jom. Esok Okay, pagi. boleh. Boleh. Kau nak bagi aku Fi? Kau madam bayi perempuan je. Baik Syarif. Jangan lupa breakfast semua. Bye-bye. Okay. Bye, ya Dia dah cikgu. lunch dah ni. Okay, bye. Bye Nurin. Oi, amboi. Amboi. Sama. Ya cikgu, bye. Okay, Assalamualaikum. salam.